Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan memberikan taklimat mengenai akademik, okey, iaitu berkenaan dengan Diploma Teknologi Maklumat Keusahawanan. Okey, sebelum saya pergi kepada latar belakangnya, okey, saya ceritakan sedikit mengenai dengan Diploma Teknologi Maklumat Keusahawanan ni. Okey, di KPB KL terdapat dua buah fakulti, okey, di mana salah satunya adalah Fakulti Pengajian Teknokorporat. Okey, di bawah Fakulti Pengajian Teknokorporat, okey, kita ada dua jabatan, iaitu Jabatan Tadbir Urus Korporat dan juga Jabatan Teknoperniagaan. Okey, so maksudnya Diploma Teknologi Maklumat ni adalah program homegrown kedua di bawah Jabatan Teknoperniagaan. Okey, kita letak di bawah Fakulti Pengajian Teknokorporat. Okey, so ini adalah latar belakang saya ataupun sedikit mengenai dengan saya sebagai ketua program. Okey, nama penuh saya adalah Puan Nur Afiza binti Misnan. Okey, boleh panggil saya Madam Afiza. Okey, pejabat saya terletak di tingkat 11, okey, Menara Akademik, Fakulti Pengajian Teknokorporat. So kalau nak jumpa saya di office, sila naik ke tingkat 11 lah, tingkat 11 Menara Akademik. Tetapi di dalam PKPPP ni, sekiranya you all nak jumpa saya, sila text dulu. Saya risau saya tidak berada di office. Okey, boleh text saya untuk tanya berkenaan dengan akademik. Okey, so seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, so kalau kita tengok pengenalan, kenapa kita memperkenalkan Diploma Teknologi Maklumat Keusahawanan ni? Okey, nama panjang dia adalah Diploma Teknologi Maklumat Keusahawanan. Okey, dan nama ringkasnya adalah DITE. DITE ni maksudnya adalah Diploma Information Technology Entrepreneurship. Okey, tujuan utama kita lah untuk melahirkan graduan yang kompeten dalam bidang teknologi maklumat dan keusahawanan. Okey, selain memiliki daya saing untuk memenuhi keperluan majikan dan industri di Malaysia dan antarabangsa. So, bila you all ambil diploma DITE ni, okey, kelebihan awak-awak semua adalah you belajar dua bidang dalam satu program diploma. Okey, iaitu you belajar bidang teknologi maklumat dan pada masa yang sama juga you belajar bidang keusahawanan. Okey, so maksudnya kita target kita adalah kita bukan sekadar nak melahirkan usahawan yang berjaya, tetapi kita nak melahirkan usahawan yang berkepakaran dalam teknologi maklumat. Okey, itu kelebihan anda-anda semua yang mengambil diploma ni. Okey, kalau you tengok tak ada pun di mana-mana IPT yang menawarkan program seumpama ini. Digabungkan teknologi maklumat dan dia menggabungkan keusahawanan. Okey, maksudnya bila kata usahawan kita ada kepakaran. Okay, usahawan kita adalah berteknologi. Itu kita maksud dia, berteknologi. Okey, so antara objektif kita memperkenalkan diploma ni adalah untuk melahirkan usahawan teknologi yang sentiasa mempertingkat pengetahuan serta berkeupayaan bergerak seiring dengan kemajuan infrastruktur ICT semasa untuk meneroka peluang baru. Maksudnya, pelajar-pelajar yang kita akan lahirkan nanti, semestinya ia mesti usahawan berteknologi. Di mana bila kita sebut usahawan berteknologi ni, kita nak melahirkan usahawan yang sentiasa positif, sentiasa berkeinginan untuk mempelajari benda-benda yang baru, sentiasa nak mempertingkatkan skill yang ada. Okay, sebab ICT bila kata bergerak seiring dengan ICT, maksudnya bila kita kata teknologi, industri 4.0 ni, teknologi ni cepat berubah. So kita kena catch up dengan perubahan teknologi. So bila ada perubahan teknologi berlaku, so kita kena catch up, kita kena grab peluang tersebut supaya kita boleh meneroka benda-benda baru, peluang baru supaya kita boleh adapt dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang usahawan. Okay, itu objektif pembelajaran dalam diploma ini. Okay, so syarat kemasukan dia, okay, anda semua dah lepas syarat kemasukan. So tahniah saya ucapkan, kita terpilih pun masuk ke dalam diploma ni. Okay, kalau contoh ada kawan-kawan yang berminat nak masuk kan, okay, awak boleh bagi tahu kat mereka. Okay, syarat nak masuk program ni adalah kena lulus SPM dan mesti dapat 3 kredit dalam mana-mana subjek.
termasuklah subjek matematik. Okey, matematik kena kuat kat sini, kena dapat kredit. Okey, baru boleh diterima masuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur program. Okey, struktur program ni adalah tahap program di sini adalah diploma, di mana bahasa pengantar yang kita gunakan adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan mod pengajian secara sepenuh masa. Okey, kaedah pengajaran yang kita laksanakan secara kuliah, tutorial, tugasan dan juga latihan industri. Okey, manakala kredit bergraduat adalah kita mewajibkan pelajar untuk mengambil kesemua 91 jam kredit baru dia boleh bergraduat. Okey, manakala tempoh pengajian minimum adalah 2 tahun setengah ataupun bersamaan dengan 7 semester, di mana daripada 7 semester ni kita ada 5 semester panjang dan 2 semester pendek. Okey, bila kita kata semester panjang ni maksudnya tempoh kuliah tu adalah 14 minggu. Okay, manakala semester pendek itu tempoh kuliahnya adalah sepanjang 7 minggu saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada kalender akademik. Okey, kalender akademik untuk sesi Julai ni kita namakan sebagai Julai Ogos 2020. Okey, so untuk you all yang masuk Julai ni, you all akan bermula dengan semester pendek. Okey, semester pendek maksudnya kuliah you hanya 7 minggu saja. Okey, bermula dengan 28 Jun, okey, pendaftaran. Kemudian you akan orientasi selama 5 hari, okey, bermula 29 Jun hingga 3 Julai. Okey, lepas habis 3 minggu orientasi, you akan bermula dengan kuliah. Okey, kuliah you akan bermula pada 6 Julai hingga 21 Ogos, iaitu selama 7 minggu. Maksudnya selama 7 minggu ni tak ada cuti Okey, tak ada cuti yang panjang. Okey, hanya cuti Sabtu Ahad saja. Okey, you akan start dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Kelas back to back. Habis di minggu ke-7 tu, habis di 7 minggu kuliah, okey, you akan rehat selama seminggu untuk buat ulang kaji, maknanya you buat revision sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir. Okey, di mana peperiksaan akhir ni akan dilaksanakan pada 29 Ogos hingga 4 September 2020. Okey, selama 1 minggu. Selesai dia exam seminggu ni, okey, awak akan bercuti selama 3 minggu dan baru akan naik kepada semester yang baru, okey, pada bulan September. Okey, kita pergi pula kepada package graduan. Okey, package graduan ni maksudnya apa antara subjek-subjek yang you akan belajar sepanjang 2 tahun setengah di sini. Okey, kalau kita kat sini 1 tahun ada 3 semester. Okey, bermula dengan semester 1, 2 dan 3. Dan kalau kita tengok sini, komponen ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah kursus wajib institut. Okey, maksud kursus wajib institut ni adalah kursus wajib universiti, di mana semua pelajar KPPKL, semua pelajar diploma yang belajar di KPPKL akan diwajibkan untuk mengambil subjek-subjek ini. Okey, tak kiralah dia ambil haji umrah ke, dia ambil zakat wakaf ke, industrial, dia tetap akan belajar subjek wajib universiti ni. Okey, dan juga ada teras umum dan juga teras pengkhususan. Okey, untuk semester 1 ni kalau kita tengok sini dia lah semester pendek. Okey, maksud semester pendek itu adalah macam saya kata tadi 7 minggu kuliah saja. So bila semester pendek, pelajar hanya dibenarkan untuk mengambil 3 subjek saja, di mana 3 subjek itu bersamaan dengan 9 jam kredit. Okey, satu subjek bersamaan dengan 3 jam kredit. Okey, antara subjeknya adalah pengajaran Malaysia, teknik berfikir kreatif dan kritis, dan juga pengenalan kepada teknologi maklumat. Okey, manakala semester yang kedua, okey, you akan belajar etika dan perbandingan agama, English for academic purposes 1, matematik diskrit, asas keusahawanan, pengurusan operasi, asas perakaunan, keuangan. Okey, total dia 18 jam kredit. Okey, manakala semester ketiga, patah balik kepada semester pendek. 3 subjek saja yang dibenarkan untuk ambil. Okey, iaitu English for academic purposes 2, prinsip pemasaran dan juga e-dagang. Okey, kat sini dah masuk dah subjek pengkhususan e-dagang. Maknanya you belajar bagaimana nak membangunkan e-commerce e-dagang. Contoh Fashion Valley, Zalora, itu semua platform-platform e-dagang. Alright, so kita pergi kepada tahun yang kedua. Okey, package graduan untuk tahun yang kedua. Okey,
So semester 4, semester 5 dan semester 6. So bila masuk tahun kedua, you dah banyak belajar subjek pengkhususan. Okay, core subjek untuk this diploma. Okay, antaranya you akan belajar khidmat masyarakat, effective English communication skill, okay, introduction to computer networking, pengenalan kepada pembangunan artificial komputer. Okay, ni you akan belajar programming. Okay, ni project management dan ni technopreneurship. Okay, manakala semester yang kelima, you akan belajar mengenai database, analisa dan reka bentuk sistem, okay, management information system, human computer interaction dan juga macam mana nak mereka bentuk laman dan membangunkan laman sesawang. Okay, quite interesting subjek-subjek yang you belajar ni. Sangat menarik. Okay, seterusnya kita pergi pada semester yang ke-6. Semester ke-6 semester pendek. Okay, kita ulang balik kepada 3 subjek sahaja yang digunakan. Okay, iaitu projek keusahawanan teknologi maklumat. Okay, lepas tu you belajar macam mana nak membangunkan mobile apps. Okay, how to develop the mobile apps. Okay, kalau kat telefon pintar, smartphone tu kan ada banyak apps tu. Okay, you belajar bagaimana nak dapatkan apps begitu. So, dia sangat menarik diploma you ambil ni. Okay, kemudian subjek innovation management. Dan semester yang terakhir adalah semester ke-7, di mana semester ke-7 ni you akan menjalani latihan industri di mana-mana syarikat di Malaysia. Okay, selama 6 bulan. Okay, so dekat sini apa ni you belajar lah. Okay, you mempraktikkan selama 14 minggu macam tu, mempraktikkan apa yang belajar sepanjang 6 semester di KPBKL. Okay, maknanya 2 tahun di kampus, setengah tahun you akan berada di industri. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah pembelajaran. Okey, kaedah pembelajaran yang dilaksanakan di sini adalah secara kuliah dan juga secara tutorial. So, bila dia kata kuliah tutorial, contoh dia bagi subjek semester 1 yang you akan ambil adalah introduction to information system, pengenalan kepada teknologi maklumat. Okey. Subjek itu bersamaan dengan 3 kredit. Bila 3 kredit maksudnya you akan ada 2 jam kuliah. 2 jam kuliah tu lecture. Okay, dan you akan ada 1 jam tutorial latihan bersama dengan pensyarah. Kita maksudnya kuliah dan juga tutorial. Okay, manakala dari segi permarkahan, okay, awak akan dinilai melalui kuis, melalui ujian, melalui tugasan ataupun pembentangan. Okey, melalui laporan kertas kerja. Okey, kuis ini bergantung kepada pensyarah. Okey, ada setengah pensyarah every chapter dibuat kuis. Okey, ada pensyarah every 2 chapter. It depend. Okey, bergantung. Setiap pensyarah tak sama kaedah penilaian mereka. Okey, ujian, okey, test. Biasanya akan ada 2 test lah. Okey, test 1, test 2. Okey, biasanya percentage untuk test lebih besar daripada percentage untuk kuis. Okey, manakala assignment ataupun tugasan, okey, sometimes you akan dibuat secara individu ataupun diberi group assignment secara berkumpulan. Okey, so biasanya depend kepada subjek tu. Biasanya you all buat dalam berkumpulan, bergantung kepada pensyarah tu lah. Okey, manakala peperiksaan akhir ni juga dilaksanakan. Okey, bila kita kata permarkahan, okey, 60% daripada jumlah keseluruhan markah itu datang daripada carry mark. Manakala peperiksaan akhir hanya menyumbang sebanyak 40% saja. So, maksudnya assessment tu you dah boleh score dalam tangan awak 60% dah. Maknanya you cukup lepaskan 50% tu, you dah lepas dah subjek tu. You tinggal score untuk final exam saja. So, final exam hanya menyumbang 40%. So, kalau you dah score, contohlah you dah score 45% masa carry mark. You score lagi lebih kurang 40%. Kita berapa dah kan kat situ? Okay, so itu sayang kalau you tak boleh nak lulus sesuatu subjek. Okay, boleh. Medium yakin anda semua boleh buat. Okay, so syarat menduduki peperiksaan. Okay, pelajar diwajibkan untuk menghadiri kuliah dan aktiviti pembelajaran yang telah ditetapkan dalam jadual waktu pengajaran. Okay, maksudnya di sini adalah you all semua diwajibkan untuk hadir ke kelas. Okay, ketidakhadiran ke kelas akan menyebabkan awak dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. Tengok di baris yang berikut ni. Mana-mana pelajar yang tidak mencapai 85% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus adalah tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan akhir.
Okay, sebab tu saya kata kuliah wajib hadir. Anda kata you tidak sihat, you memang tak larat nak bangun. Okay, maklumkan pada pensyarah, saya tak sihat dan sila pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan MC. Okey, saya jelaskan awal-awal, saya tidak akan saya tak akan layan sebarang surat menyurat mengenai ketidakhadiran. Saya tak hadir kerana ada senggugut. Okay, saya tak hadir kerana ada masalah family. Saya tak nak ada alasan begitu Okay, you dah berada di alam universiti, please be independent. Okay, tolong berdikari, tolong bawa diri sebagai seorang pelajar universiti, bukan lagi pelajar sekolah. Okay, itu saya sangat mengharapkan anda semua untuk hadir ke kuliah. Okay, sebab apabila you tidak hadir ke kuliah, you tak boleh nak follow apa yang pensyarah ajar, nanti you akan maksudnya you akan sendiri yang akan susah lah. Maksudnya you nak catch up tu is take time. So kena sentiasa tanya pensyarah. Kalau betul-betul tak boleh nak hadir, maklumkan pada pensyarah. Okay, jangan biar pensyarah tercari-cari mana anda. Okay, itu pesanan daripada saya. Saya sangat mengharapkan kerjasama daripada semua. Saya yakin pelajar DAIT semuanya bagus-bagus belaka. Okay, next kita pergi kepada peperiksaan. Okay, pointer. Please, okay, tolong bagi perhatian. Pointer kalau you antara 1.8 hingga 1.9, okay, you akan dapat status P1. Okay, maksud P1 itu adalah perhatian pertama. Okay, bila perhatian pertama, anda tidak dibenarkan untuk mengambil subjek yang banyak pada semester yang berikutnya. So, kalau semester panjang, awak hanya dibenarkan ambil 12 kredit saja, lebih kurang 4 subjek. Okay, manakala kalau semester pendek, awak hanya dibenarkan ambil 6 kredit bersama dengan 2 subjek saja. Okay, manakala kalau CGPA bawah 1.8, status dia adalah gagal diberhentikan. So, untuk semester pertama ni, you hanya ambil 3 subjek saja. So, saya sangat mengharapkan untuk anda boleh skor 3.5 ke atas. So, bila dapat skor 3.5 ke atas, you akan dapat anugerah dekan. So, bila subjek yang tak banyak ni, waktu ni lah kita nak purun habis. Kita nak buat betul-betul, nak skor supaya semester depan kita boleh kumpul, mana kita you boleh kumpul anugerah dekan tu supaya dapat anugerah naik chancellor. Okay. Alright. So bagi pengulangan subjek, anda kata ada subjek yang tak lepas, you kena mengulang, you kena repeat. Okay, yuran untuk pengulangan subjek itu perlu dibayar sendiri oleh pelajar. Okay, tidak dibayar oleh PTPTN ataupun mana-mana tajaan. So saya nak you beri perhatian kepada amount untuk pengulangan subjek ni. Satu subjek kena mengulang per kredit adalah RM240 Malaysia. So kalau satu subjek ada 3 kredit, you dah harapkanlah dengan 240. So untuk satu subjek saja you kena bayar RM720 untuk yang mengulang. Besarkan amount ni? Okay, so sayang kalau you kena mengulang. Okay, alright. Next, okay, baru kita masuk prospek kerjaya. Okay, bila dah tamat belajar, dah sampai semester 7, dah habis latih industri, maka you dah complete 91 jam kredit. So, barulah you tamat belajar. So, graduan program ni bidang kerjaya mereka boleh ceburi adalah okay, usahawan teknologi maklumat. Okay, antaranya penolong pengguna syarikat. So, bila you level diploma, semuanya digelar sebagai penolong pegawai. Okay, so you boleh bekerja di mana-mana sektor sekalipun. Okay, ni saya hanya senaraikan sedikit saja. Okay, so bila you dah tamat belajar, okay, Medium sarankan untuk you timba pengalaman dulu di dalam industri. Okay, kerana bila you dah timba pengalaman, you tahu selok-belok nak uruskan sebuah perniagaan, sebuah tugas itu, so baru boleh you melangkah dengan lebih jauh, buka perniagaan sendiri. So bila you dah buka perniagaan sendiri, you dah ada pengalaman, you boleh kongsi pengalaman awak tu dengan pekerja-pekerja awak dan juga pada yang sama you buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Okey, tapi kalau you nak sambung belajar juga, okey, boleh juga you sambung di mana-mana universiti awam ataupun universiti swasta dalam bidang yang berkaitan. So, bila dah masuk diploma ni, you akan belajar pelbagai-bagai subjek. Okey, nanti you akan nak develop interest you sendiri.
subjek bagaimana yang minat. Okey, saya minat subjek ni. Okey, nanti bila saya nak sambung belajar, saya akan sambung belajar dalam bidang tu. So, you dah nampak kat mana dia punya laluan tu, you dah nampak. So, dekat sini kita teruskan laluan minat kerjaya ataupun minat nak menyambung pengajian. Okey, itu saja taklimat saya untuk hari ini. Okey, seandainya ada apa masalah, okey, boleh tag saya untuk tanya soalan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.